Peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku agak beberapa tahun yang lalu. Sebelum sampai ke rumah saya, kita kena lalu kawasan dahulu dikenali sebagai Ladang Nenas. Sebab itulah kawasan itu dipanggil Pekan Nenas. Banyak sangat buah-buah nenas yang tumbuh dekat kawasan ladang ternakan nenas ini. Pendengar Ria 897, katanya Yati, pada suatu malam saya pulang menunggang motosikal daripada rumah sahabat saya. Saya pulang agak lewat, sekitar jam 1 pagi, menunggang motosikal seorang diri. Dalam perjalanan, saya dapat rasakan angin bertiupan pada malam itu. Memang sejuk sangat-sangat. Entah macam mana, dalam keadaan sedang menunggang motosikal tidak begitu laju. Kalau boleh saya anggarkanlah kelajuan yang saya tunggang motosikal pada waktu itu, sekitar 30 hingga 40 km sejam. Jalan dekat Pekan Nenas tu agak sempit. Jalannya agak kecil sedikit. Malam yang gelap, tidak ada lampu jalan pun dekat jalan yang saya lalu. Kalau salah, akan jatuh masuk ke dalam tepian jalan. Tiba-tiba saya boleh terbau, Casey. Katanya Yati sedang menunggang motosikal, bau harum dapat saya bau pada malam yang disebutkan. Saya rasa meremang secara tiba-tiba. Bukan kerana sejuk. Sebabnya malam tu walaupun sejuk, saya berjaket dengan berseluar tebal. Jadi rasa remang ni seolah-olah menandakan seperti ada sesuatu di sekitaran saya. Mungkin di belakang, mungkin di salah satu pohon, mungkin adalah di tempat yang saya tak boleh lihat. Pendengar Ria 897, tiba-tiba saya dengar, tengah menunggang motosikal pada malam hari, kata Yati, saya terdengar bunyi suara orang minta tolong. Macam biasa, kalau kita ni berada dekat kawasan tu, kita akan tengok dan cari dari mana datangnya bunyi suara orang dengan sayu sangat meminta tolong. Daripada perasaan takut tu bertukar, ingin tahu siapa yang minta tolong, dan saya rasa saya perlu selamatkan orang tu. Tengah menunggang motosikal, tahu-tahu saya berhenti betul-betul di tengah-tengah kisi. Di tengah-tengah ladang nenas dekat Pontian di Pekan Nenas. Apabila saya tenung dan renung, dekat satu jalan simpang berdiri seseorang membelakangi saya. Agak jauh lah, tapi saya nampak dengan jelas ada susuk tubuh sedang berdiri pada malam yang disebutkan. Siapa tu? Assalamualaikum. Awak ke yang minta tolong? Orang yang berdiri agak jauh dari saya, tidak berkata apa-apa. Walaupun saya jauh daripada susuk tubuh, kata Yati, ya, susuk tubuh yang berdiri di hadapan saya agak jauh dari saya. Bila saya bercakap tu, boleh dengar. Sebab malam tu memang sunyi dan sepi. Saya bersuara lagi. Assalamualaikum, siapa tu? Boleh saya tolong? Awak ke yang minta tolong? Daripada ingin tahu, sekarang bertukar kembali menjadi takut, Casey. Pendengar Ria 897, tahu-tahu saya dengar suara yang menakutkan saya.
Kata Yati, saya terdengar suara seseorang ketawa, Kisi. Terdengar. Ketawanya semakin lama, daripada sayu menjadi kuat. Saya apa lagi, Kisi? Daripada nak jalan lurus, saya pesongkan motosikal keluar daripada kawasan itu, ikut jalan yang agak jauh, jalan belakang. Sambil saya menunggang motosikal, saya membaca ayat kursi, Kisi. Selepas habis ayat kursi, saya baca lagi, sampailah saya sampai di hadapan rumah saya. Pendengar Ria 897, kata Yati, bila berada depan rumah, saya rasa lega sangat-sangat. Sebelum saya naik ke rumah, di mana ahli keluarga semua dah tidur, saya seorang yang pulang agak lewat pada malam tersebut. Melangkah ke dalam, nak masuk ke dalam rumah, saya teringat akan pesan ibu saya, beri salam langkah kaki kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemudian saya langkah kaki kanan masuk ke dalam rumah. Saya tak berani nak toleh belakang. Sebabnya sepanjang perjalanan daripada penampakan itu pulang ke rumah, saya dapat rasakan macam ada sesuatu terbang dari belakang ikut saya. Mungkin kerana saya baca ayat kursi, benda tu tak dapat hinggap ke motosikal saya. Mungkin saya rasa kerana itulah. Sampai rumah pun saya tahu dia di luar, dan kalau saya tak beri salam, mungkin dia akan ikut saya masuk ke dalam rumah. Kisi, kalau Kisi tak percaya, tanyalah mereka yang tinggal di Pontian, khususnya di Pekan Nenas. Dekat ladang Nenas tu, beberapa kalilah, termasuk saya dan rakan-rakan yang pernah lalu dekat kawasan itu selepas 12:30 malam, kalau nasib kurang baik, akan terjumpalah dengan kakak cantik ni. Pontianak dipanggil nama. Agaknya sebab itulah nama kawasan yang saya tinggal, Kampung Pontian. Adakah ia diambil dari Pontianak? Saya pun tidak pasti. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Misteri Jam 12. Baik saudara, kisah berikut ini ingin saya ketengahkan satu peristiwa yang menakutkan. Ini datangnya daripada seorang mendengar, namanya Hakim. Hakim berkongsi peristiwa. Saya bertugas dahululah sebagai seorang pekerja atas kapal. Tugasan saya ini adalah sebagai ship engineering di salah sebuah pelabuhan di Singapura. Kerja saya mengikut shift pagi, shift petang, shift malam. Dan kata beliau, Hakim, shift malam ni lah yang paling mencabar sangat-sangat. Tahukah Kisi, mula-mula saya tidak percaya akan kata-kata ini. Tapi setelah bertugas selama lebih kurang 4 tahun, saya baru percaya dengan apa yang diceritakan oleh utai-utai orang-orang lama kapal. Kata utai-utai ni, setiap kapal ada penunggunya. Macam rumah, hampir setiap rumah ada penunggu. Cuma penunggu ni, kalau kita bernasib baik, ada kalanya kita dapat lihat. Kalau kita bernasib baik juga, ada kalanya kita dapat lihat penunggu yang baik, iaitu jin-jin yang duduk dalam rumah kita, yang tidak mengganggu tapi hanya menghuni dalam rumah kita. Kalau kita yang solat, dia juga ada kalanya jin Islam akan solat bersama dengan kita. Berbalik pada kapal, begitu juga katanya Hakim. Kata utai-utai kapal, setiap kapal ada penunggunya. Tapi penunggu-penunggu kapal ni lazimnya adalah yang jahat-jahat, yang nak mengganggu ketenteraman pekerja-pekerja kapal. Begini kisahnya yang diceritakan oleh Hakim. Waktu tu saya bertugas shift malam. Jadi saya berada di dalam sebuah bilik. Bilik ini di mana kita dapat arahan dan kita berehat dalam bilik tersebut. Tiba-tiba saya mendapat walkie daripada seorang teman yang berada di bahagian bawah kapal untuk melakukan kerja-kerja pembaikan. Jadi walkie itu datangnya daripada seorang sahabat. Sahabat saya ni meminta saya turun ke bawah dan berikan bantuan yang diperlukan. Saya pun kata pada seorang lagi rakan yang saya nak turun bawah, sebabnya teman saya yang bernama Herman minta bantuan. Jadi teman saya satu lagi ni kata okey. Saya pun turun ke bawah membawa walkie-talkie saya. Sampai ke bawah Kisi, perjalanan daripada atas ke bawah memakan masa. Bayangkan memakan masa lebih kurang 7 minit untuk sampai. Daripada atas nak turun ke bawah memakan masa 7 minit. Bila sampai ke bawah, saya pun mencari teman saya yang bernama Hirman. Saya tengok
Mana pula Hirman ni? Bawah ni gelap, lampu pun tak dibuka. Saya buka lampu dan ternyata di bawah tu tidak ada sesiapa pun kecuali saya seorang saja yang sedang berdiri. Kemudian saya walkie. Herman, kau kat mana ni? Aku dah sampai. Herman tidak respon. Saya panggil lagi. Hello Herman, kau kat mana ni? Pendengar Ria 897. Apa yang saya tidak tahu, bila saya dalam perjalanan turun ke bawah dalam masa 7 minit lebih itu, Herman dah pun berada di atas bersama dengan seorang lagi rakan. Jadi saya beberapa kali cuba, tapi tidak dapat kisi. Herman tidak menjawab panggilan saya. Saya rasa pelik. Budak ni panggil aku turun bawah, kemudian dia yang tak jawab panggilan aku. Saya pun nak tinggalkan kawasan tu, tiba-tiba saya dengar bunyi ketukan besi. Saya ingatkan Herman. Dekat sana agaknya. Sebabnya ada bahagian-bahagian tertentu dekat kapal ni memang susah nak dapat resepsi walaupun kita menggunakan walkie-talkie. Jadi saya rasa Herman terselindung lah. Saya pun teruskan jalan mengikut dari mana datangnya bunyi tersebut. Semakin saya dekat, semakin saya menghampiri bunyi ketukan tadi itu, tiba-tiba saya terhenti seketika kerana saya terdengar bunyi suara yang cukup garau di bahagian bawah kapal yang sedang saya bertugas. Man, tak kelakar lah Man. Jangan main-main lah Man. Herman. Tiba-tiba Kem, kau kat mana Kem? Hello Herman, over. Kem ni, Herman ni. Aku kat atas. Bila masa aku panggil kau turun bawah? Okey, aku naik sekarang. Pendengar Ria, bila saya toleh nak menuju ke arah tangga untuk naik ke atas, ya Allah, berat rasa hati ni. Saya jalan dan tak nak pandang belakang. Naik ke tangga sampai dekat atas, saya dah sampai di bilik mana Herman dan seorang lagi rakan berada di sana. Saya cakap dengan Herman, kau jangan main-main dengan aku Herman. Tolonglah. Tadi kau panggil aku turun bawah kan? Kata Herman, tadi dia tidak ada di bawah. Malah dia telah pun pergi ke tandas kerana sakit perut. Dan saya kata, saya yakin saya dengar yang Herman ni walkie pada saya suruh turun ke bawah. Kemudian saya bertanya pada seorang sahabat. Dan sahabat saya kata yang dia tak perasan pun yang Herman walkie, sebabnya dia sedang sibuk menulis beberapa dokumen. Saya tanya lagi, kau takkan tak dengar tadi bunyi walkie Herman panggil aku turun bawah? Sumpah aku tak dengar. Aku tengah sibuk buat kerja. Casey, sejak malam tu baru saya percaya kata-kata otai-otai lama, bahwasanya memang wujud makhluk yang dipanggil penunggu-penunggu kapal di dalam setiap kapal yang ada. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. MT12 on call. MT12 on call. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. MT12 on call. MT12 on call. Misteri Jam 12. Baik, saya akan bacakan satu lagi kisah pada malam ini sebelum kita berehat dengan beberapa buah lagu yang telah pun disenaraikan. Yang ini datangnya daripada Eliza Wati
Kata Lizawati, kisah tentang di kawasan Kampung Pontian tu, ibu saya dahulu pernah mengalami perkara ini. Pada malam tu nasib baiklah saya tak dapat ikut sebabnya tak dapat cuti. Jadi ibu dengan abah saya sahaja berdua yang telah pun ke kampung makcik saudara. Pada waktu tu ada kenduri yang akan berlangsung hujung minggu nanti. Jadi ibu dengan abah saya dah pun berangkatlah sekitar jam 10 lebih malam hari Khamis malam Jumaat. Betul Kisi, bukanlah nak buat-buat cerita, tapi ini memang benar. Mereka berangkat hari Khamis malam Jumaat. Memandu dan apa yang diceritakan oleh ibu saya bila dia kembali kisahnya sedang memandu, ibu abah saya pergi menegur. Katanya, wah, sini malam-malam pun orang kerja dekat bapak pun abah awak pun katanya, sini malam-malam pun orang bekerja dekat ladang Kemudian ibu saya tanya, mana bang? Tu awak tengok kat tengah-tengah ladang tu ada orang diri tu. Kemudian ibu saya tanya lagi, tak nampak lah bang, mana ada? Saya tengok gelap tempat ni. Tu awak tengok. Kemudian ibu saya cakap lagi tak nampak. Tahu-tahu abah saya istighfar. Astaghfirullahalazim. Betul Kesi katanya ibu saya. Jadi bila tanya abah saya kenapa, abah saya tak nak jawab. Sampai saja dekat kampung, dia ditanya lagi tak nak jawab. Akhirnya abah beritahulah pada esok pagi, abah nampak ada susuk tubuh seseorang sedang berdiri di tengah-tengah ladang. Jadi abah ingatkan orang bertugas bekerja lah, waktu malam ni pun masih nak berladang lagi Ibu memang tak nampak apa-apa. Tahu-tahu susuk tubuh tu terbang. Terbang sekelip mata di hadapan mata abah. Tak mana orang tua tu terkejut. Dan selepas tu kisah diceritakan pada saya lah. Saya rasa bersyukurlah. Kalau saya ikut, mungkin saya pun boleh ternampak dan saya boleh pingsan Misteri Jam 12. Baik, kisah selanjutnya ini akan saya bacakan kepada anda semua, pengalaman yang ringkas sahaja sebelum kita berehat seketika. Yang ini datangnya daripada Nurawati. Nura kata, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurah dan saya ingin berpesan pada para pendengar yang sedang mendengar rancangan ini, berhati-hatilah kalau kita nak mendapatkan rawatan daripada sesiapa pun. Sebabnya terkena pada diri saya. Saya ni sebenarnya mempunyai satu penyakit dan bukanlah penyakit yang biasa-biasa. Ini penyakit yang luar biasa, penyakit yang difahamkan dihantar orang. Dalam erti kata lain, saya ni disihir oleh seseorang, Kisi. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Nora. Pada mulanya saya ingatkan kepala saya ni pening-pening biasa. Saya berjumpa dengan doktor pribadi saya. Doktor, dan saya mendapatkan ubat-ubatan lah. Mula-mula kasih saya pil pening yang biasa. Tapi makin hari makin teruk sangat kepala saya yang pening ni, makin teruk. Jadi saya datang lagi ke klinik yang sama dan saya cakap dengan doktor. Kemudian satu lagi pil yang kuat diberikan kepada saya. Pendengar Misteri Jam 12, setelah lebih kurang seminggu lebih saya memakan pil tersebut, agak berkurangan sedikit lah. Saya ingatkan, wah, baguslah pil ni, mujarab nampak. Kesi, pening kepala, mabuk kepala saya ni, yang kurang ni hanya untuk beberapa hari. Kemudian datang yang lebih teruk dan lebih dahsyat. Saya beritahu doktor saya, penyakit saya ni datang selalunya hanya pada waktu malam saja. Waktu petang, tengah hari, siang tak ada apa-apa pun. Cuma malam selepas maghrib, mulalah rasa migrain, pening sangat. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Nora. Apa yang berlaku? Doktor menyuruh saya ada dua pilihan. Satu pilihan, saya pergi ke hospital. Dia akan tuliskan surat untuk saya dapatkan imbasan ataupun scan. Mungkin ada sesuatu di kepala saya. Yang kedua, saya terperanjat. Doktor kata, awak pergilah jumpa rawatan alternatif. Saya terkejut Kisi bila doktor bercakap demikian. Saya tidak pergi scan, malah saya berjumpa dengan seorang pakar. Pakar ini bagus Kisi. Seorang pakcik.
Datang, saya kata, "Pakcik, saya selalu pening mabuk kepala." Ni pakcik pun bantu saya. Kemudian pakcik cuba merawat saya. Pakcik kata, "Ada sesuatu yang masuk tubuh badan anda. Sebab itulah setiap kali waktu maghrib sampai subuh kan, kepala anda akan pening." Saya mengiyakan sebab memang benar. Dan pakcik kata, "Orang yang menghantar ni pasti nak menyusahkan awak. Ada baiknya awak jumpalah dengan orang lain, sebab yang ini sukar untuk saya merawat atas sebab-sebab tertentu." Saya bertanya pada pakcik itu beberapa kali. Dia enggan beritahu saya sebabnya, dan dia suruh berjumpa dengan pakar yang lain. Dia tidak boleh membantu saya dalam hal ini. Saya tak pasti kenapa, Casey. Dipendekkan cerita, kata Nora, saya berjumpa dengan pakar yang kedua ni lah. Membuat saya kesal dan menyesal. Dia telah pun membantu pada mulanya. Membantu saya hilangkan rasa pening kepala. Saya berjumpa dia sekali. Dia pun berikan saya satu bancuan air. Katanya air ini dimasukkan dalam botol mineral. Saya harus minum. Setiap kali pening kepala minum, ataupun sebelum tidur minum, bangun tidur minum air yang diberikan satu botol mineral. Jadi saya pun mengambil air tersebut dan saya minum. Memang benar, Casey. Daripada 2 hari tak pening, masuk hari ketiga, masuk seminggu, masuk 2 minggu, masuk sebulan, kepala saya tidak pening lagi. Malah saya rasa bersyukur sangat-sangat. Saya ni sampaikan membeli hadiah untuk pakcik yang merawat sebagai tanda terima kasih, dan juga memberi pengeras lah, merupakan wang tunai kepada pakcik. Mula-mula dia tolak, katanya dia buat ni semua, dia nak tolong. Sudahlah, duit yang saya beri pada pertama kali saya datang tu dah cukup. Saya kata, "Tak, pakcik, saya berhak nak beri ni pada pakcik, sebabnya saya terhutang budi. Pakcik tolong selesaikan masalah saya." Nak tak nak diambil juga. Hanya selepas 2 bulan saya berjumpa pakcik ni, barulah sesuatu berlaku. Pendengar dia, saya sering tidur di atas katil seorang diri, tapi katil saya sering kali rasa sempit. Sempit sangat. Seperti ada sesuatu di katil saya. Malah bila saya terbangun pukul 2-3 pagi, saya akan seolah-olah berada di bahagian paling tepi katil yang saya ada dalam bilik. Bila masa saya bergerak ni, kenapa setiap malam bila tersadar saya mesti berada dekat tepi? Sampaikan pada suatu malam, waktu tu, Casey, saya rasa tak sedap hati sangat-sangat. Saya pun bangun, saya pergi ke dapur. Pada waktu itu katanya, ibu saya baru sahaja balik dari menunaikan ibadah umrah, dan ada sebotol air zam-zam yang dibawa bersama. Saya pun pergi ke dapur, ternampak air zam-zam. Entah macam mana saya buka air itu dan minum. Ambil sedikit di tangan, sapu dekat muka saya. Alangkah terperanjatnya, bila saya berjalan, konon-kononnya ni nak duduk dekat ruang tamu, tengok TV sekejap lah. Pukul 3 pagi, Casey. Sebabnya tak boleh tidur. Bila jalan lalu depan bilik saya, terperanjat di atas katil, ternampak ada susuk tubuh wanita tua beruban, Casey, rambut panjang, sedang baring sekatil dengan saya. Astaghfirullahalazim. Saya tersentak. Siapakah gerangan wanita tersebut? Casey nak tahu? Saya dapat tahu dari seseorang, pakar yang kedua ni menggunakan kadam, iaitu seorang lagi jin ataupun seekor lagi jin, dengan jin yang dia ada menghalau jin yang menghantui saya, dengan syarat jin ni akan tidur dengan saya. Saya tidak diberitahu oleh pakar tersebut. Casey, sekarang setiap malam makcik tu akan tidur dengan saya. Saya akan rasa sempit, saya akan rasa ditolak ketika saya tidur. Dan yang paling menakutkan, ada kalanya bila saya bangun pada waktu malam, kaki saya, badan saya akan ada tanda lebam-lebam, seolah-olah ada seseorang yang baru hisap darah dari tubuh badan saya. Memang sukar untuk percaya, tapi inilah pengalaman. Berhati-hatilah kalau kita mendapatkan rawatan daripada perawat-perawat alternatif. Ada yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, boleh.
Ada juga yang menggunakan ayat-ayat suci, tetapi caranya yang salah, menggunakan hikmat kadam. Berhati-hatilah. Terima kasih. Dari Nora. Misteri Jam 12. Ini saudara adalah kisah yang dialami oleh keluarga berikut ini, dan anda bayangkan satu kesilapan yang dilakukan oleh keluarga ini adalah dengan tidak mendapatkan rawatan. Sebenarnya begini, dalam keluarga ni pengirim kita yang tidak ingin nama disebutkan, dan juga jangan sebutkan saya siapa kisi, adakah saya abang ke, bapa saudara ke, jangan sebutkan, tapi hanya untuk kisi sahaja yang tahu pengalaman yang diceritakan ini. Ini berlaku kepada anak saudara saya, anak gadis saudara saya. Jadi kata rakan kita ni, sebenarnya beliau ni telah pun dirasuk ketika menghadiri satu perkemahan sekolah. Apa yang berlaku ketika perkemahan sekolah ni, budak ni dah pun tunjukkan tanda-tanda dia dirasuk. Sebabnya perkemahan sekolah ni diadakan di tempat yang sunyi, sepi. Yang penting kisah ini berlaku di Pulau Ubin. Kata pengirim yang mengirimkan email kepada saya, bila berada di sana, guru-guru ingatkan yang budak ni penat ataupun inginkan perhatian. Sebabnya kem agak lama, lebih kurang dalam 5 hari mereka berada di Pulau Ubin untuk belajar erti hidup kesusahan, adventure dan sebagainya. Bila balik, guru pun tak tahu yang budak ni belum dirawat. Dia okey aja. Aktiviti-aktiviti dilakukan macam biasa. Bila balik di rumah, budak ni mula tunjuk tanda-tanda yang dia ni sebenarnya ada gangguan. Tetapi ibu dan ayah kepada budak ni tidak mengambil sebarang tindakan. Kononnya anaknya dah berubah ataupun anaknya ada masalah. Bayangkan, bila anaknya dalam rumah, ini yang diceritakanlah selepas dia tahu anaknya ada gangguan. Katanya, budak ni bila balik, dia mula suka duduk sorang-sorang dalam bilik. Malam-malam hari, dia akan menangis dalam tidurnya. Bayangkan kalau tengah tidur, tahu-tahu awak akan dengar. Nanti ibunya akan masuk ke dalam bilik, akan kejutkan anaknya. Misal katalah saya gunakan namanya Ida. Ida bangun dah. Ida bangun. Dia akan buka mata. Tapi selalunya kalau orang dalam keadaan mimpi yang seram, dalam keadaan tidur, bila dikejutkan, seseorang itu akan bangkit dari tidurnya. Mungkin dia akan istighfar, dia akan terkejut. Tapi tidak. Bila si Ida dikejutkan oleh ibunya saat dia dalam keadaan mimpi yang buruk, dia akan buka mata terbeliak dan berdiam diri dalam keadaan terbaring di atas katil. Pendengar Ria 897, anda bayangkan. Jadi ibunya akan, Astaghfirullahalazim, Ida okey tak? Ida. Tahu-tahu daripada mata yang dibuka terbeliak, mulutnya perlahan-lahan terukir senyuman yang menakutkan. Lalu dia berkata, Ida okey, Bu. Ida okey. Ibu pergilah tidur. Itu pun ibu tidak mendapatkan rawatan. Ibu ingatkan anaknya benar-benar okey. Sebabnya baru mimpi yang mengerikan. Jadi ibunya kembali tidur. Antara tanda-tanda yang lain, dalam rumah sedang menonton TV, dari seberang lah, TV seberang tambak, tiba-tiba berkumandangnya azan daripada saluran TV tersebut. Ida yang berada dalam biliknya akan keluar daripada bilik, matikan TV. Kemudian ibunya akan marah. Ida, kan tengah azan tu. Ida masuk bilik dan hempas pintu sekuat-kuatnya. Itu pun ibunya tidak dapat tangkap yang anaknya telah pun terkena gangguan jin. Dan antara perkara yang telah pun membuat ibu dan ayahnya bertindak
apabila anak perempuannya beberapa kali cuba membunuh diri. Bayangkan, akhirnya dapat ditangkap oleh ibu dan mendapatkan bantuan pakar perubatan Islam. Bila pakar membaca ayat-ayat ruqyah, saya ni ada bersama dengan mereka. Sebab mereka rujuk pada saya pun memperkenalkan seorang pakar yang saya kenal, yang terletak di kawasan Changi Road. Memang bagus Casey. Saya perkenalkan dengan pakar ni. Mula-mula mati-mati dia tak nak ikut. Macam dia tahu yang dia nak dirawat. Ida, kenapa tak siap lagi ni? Kan kita nak keluar. Tak nak lah Bu, tak nak, kata Ida. Mula-mula cara dia bercakap manja sangat-sangat. Saya berada di sana. Bila semakin kita paksa, semakin dia ganas. Dan terpaksa kita berkeras. Masuk ke dalam kenderaan memandu, dia berdiam diri, tengok kiri kanan sambil tunduk ke bawah. Sampai dekat pakar tu, mati-mati tak nak masuk dalam. Pakar tu katanya sampai turun ke bawah, pegang dahi si budak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca surah ruqyah, beberapa surah-surah. Kemudian Ida terus pingsan. Diangkat Ida naik ke atas, masuk dalam bilik rawatan. Diletakkan di atas kerusi, di mana saya pegang sebelah tangan, bapaknya pegang sebelah tangan. Pakar tersebut mula membaca. Mula-mula dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan izin Tuhan, aku ingin bersemuka dengan kau. Sesiapa yang dalam badan budak Nurhida binti Suratman, bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan, silalah engkau menjelma dan tunjukkan siapakah diri engkau yang sebenar. Tak layan Casey, masih tutup mata pura-pura tidur. Tanya lagi sekali, tak layan juga. Dan akhirnya pakar tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dan terus membaca beberapa lagi surah-surah ruqyah sambil pakar itu menekan dahi anak saudara saya. Keluar pun kau juga. Tadi aku tanya kau tak nak keluar. Baik-baik aku tanya. Sekarang bila aku berkeras dengan kau, tahu pula kau nangis sakit. Apa tujuan kau masuk dalam badan budak ni? Dan berterusanlah pertanyaan, bacaan. Benda ni Casey, pada waktu itu cuba nak negotiate. Katanya nak keluar boleh, kena buat ni untuk dia, kena buat tu untuk dia. Siapa yang nak pergi buat? Dia tu jin, kawan dengan syaitan. Kalau kita turut permintaan dia, maka kita pun serupa dengan mereka. Kita mengagung-agungkan makhluk ini. Hampir lebih kurang, bukan sekali, ya malah beberapa kali rawatan datang. Dia kata dia nak keluar, tapi kadangkala jangan kita mudah terperdaya, sebab mereka, makhluk-makhluk jin, akan menipu hanya untuk kepentingan dirinya. Akhirnya dapat dirawat, dikeluarkan daripada badan anak saudara saya. Hairan betul. Ibunya siang-siang dah tahu tentang anaknya diganggu, tapi tetap ibunya berdiam diri. Tetap ibunya ingatkan anaknya penat ataupun ada masalah peribadi dengan teman-teman. Takkanlah sampai itu sekali. Inilah kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita, yang dikirimkan kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Misteri Jam 12. MG12 on call. MG12 on call. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam Casey dan juga semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Lina dan saya ingin berkongsi pengalaman saya yang saya alami. Gangguan yang berlaku di tingkap bilik rumah saya.
Saya tinggal di tingkat 2, Casey. Gangguan yang berlaku pada mulanya, saya tidak perasan. Tapi pada mulanya, bau-bau yang busuk, seolah-olah bau bangkai, dapat saya hidu. Pada mulanya, saya ingatkan mungkin dekat bawah kolong blok rumah saya lah ada orang buang sampah, mungkin ada tikus yang mati, kucing yang mati, ataupun saya rasakan mungkin orang atas agaknya. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Lina, saya ni sampai tutup tingkap. Bilik saya tidak ada aircon. Jadi setiap malam kalau nak tidur, saya akan buka tingkap dan buka kipas. Maklumlah Casey, kalau tutup tingkap memang berbahang sangat. Jadi saya akan buka tingkap. Waktu itulah bau busuk seolah-olah bau bangkai akan naik masuk ke dalam bilik tidur saya. Pada suatu malam, apabila saya sedang tidur, saya dengar tahu ada orang ketuk-ketuk tingkap bilik rumah saya. Beberapa kali ketukan itu dapat saya dengar, Casey. Pada mulanya saya ingatkan orang ketuk pintu dekat luar. Saya pun buat bodoh dan tidak indahkan ketukan tersebut. Malah saya cuba tidur dan lelapkan mata saya. Pendengar Ria 897, kata Lina, sampaikan pada suatu malam, tengah saya baring sambil bermain dengan handphone saya di atas katil, saya terperasan seperti ada sesuatu di tingkap bilik rumah saya, Casey. Bila saya tengok, benda tu tak ada hilang. Tapi bila saya sedang pandang handphone, di sebelah mata kanan saya dapat lihat macam ada benda bergerak, seolah-olah terapung kiri kanan dan kiri ke kanan. Apabila saya toleh kepala untuk memandang ke arah tingkap bilik rumah saya, benda tu hilang dari pandangan saya. Casey, untuk pengetahuan Casey, baru saya tahu yang saya rasa ini adalah gangguan yang benar-benar saya terkena selepas di belakang rumah saya ni, betul-betul dekat bawah tingkap bilik rumah saya, beberapa minggu yang lalu ada kejadian orang terjun diri dan mati di kolong blok rumah. Jadi bila dikatakan orang ni terjun diri, bunuh diri, roh-rohnya tidak tenteram, masih lagi berkeliaran dekat kawasan itu, ataupun korinnya masih ada dekat kawasan yang disebutkan. Pada suatu malam, ibu saya kata, Lina, boleh tolong ibu tak? Kata ibu saya, malam ni Lina tidur bilik abang ya. Kenapa Bu? Tak ada apa-apa, malam ni Lina tidur bilik abang. Saya pun dengar kata ibu lah. Ibu tak nak jelaskan kenapa. Angkat bantal, selimut, pergi bilik abang saya dan tidur di sana. Abang saya ni bertugas outstation, tidak ada di Singapura untuk beberapa minggu. Jadi saya tidur malam di bilik saya. Pendengar Misteri Jam 12, kata Lina, sekitar jam 1 pagi saya terbangun dari tidur saya. Apabila saya dengar abah saya azan sekuat-kuatnya. Saya tengok jam, pukul 1 pagi. Kenapa pula ada bunyi orang azan? Apabila saya bangun, pergi ke bilik, nak masuk bilik saya ni, ternampak abah saya betul-betul sedang berdiri depan tingkap rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedang azan. Ibu saya terpandang saya. Lina, jangan masuk, pergi masuk bilik tidur sekarang, dengan nada suara yang tegas. Saya kembali ke bilik saya, kata Lina, dan ibu dengan abah masih berada di sebelah saya. Nenek takut dibuatnya, sampaikan masuk dalam bilik tidur abang saya. Tadi saya keluar, lampu bilik tutup. Saya masuk balik, lampu bilik itu saya buka, Casey, sebab saya takut.
Setelah lebih kurang nak dekat, sejak saya bangun tu saya rasa nak dekat sejam lebih, ibu saya masuk dalam bilik. Lina, ibu nak tanya ni, ada tak Lina rasa lain macam dekat belakang tingkap Lina tu? Saya fikir dan saya jelaskan apa yang saya alami. Antaranya bau busuk. Selain dari itu, dengar orang ketuk-ketuk. Pada mulanya ingatkan orang ketuk pintu rumah, kata saya pada ibu. Kemudian saya kadang-kala terlampak macam kelibat ada benda lalu lalang dekat tingkap bilik rumah saya. Ibu saya cakap dengan saya, kenapa tak beritahu? Saya kata saya takut nanti ibu dengan abah tak percaya. Jadi saya buat bodoh lah. Lina tahu tak? Kalau Lina tak beritahu, dia masuk dalam rumah, dia akan rasuk badan Lina. Lina, kalau apa jua pun, kena beritahu ibu atau abah. Benda-benda macam ni tak boleh buat main. Ini abah cakap mungkin kes perempuan yang terjun diri beberapa minggu yang lalu. Lina tahu tak? 2 hari lepas, bila Lina balik agak lewat malam, ibu tengah nak angkat baju masuk dalam bilik Lina. Ibu nampak dekat tingkap ada perempuan yang mati tu sedang berdiri. Saya terdiam. Ibu bukan nak takutkan Lina, tapi ibu nak sedarkan Lina. Lain kali, kalau rasa curiga akan sesuatu, jangan diam dan buat bodoh. Setidak-tidaknya beritahu ibu atau abah. Untuk beberapa malam ni, jangan tidur dalam bilik Lina. Lina tidur bilik abang. Abang pun tak ada di rumah. Casey, bila dengar penjelasan ibu saya terperanjat, Casey. Memang benar saya ni rupa-rupanya diganggu. Masya Allah. Terima kasih. Dan selamat tengah malam semua. Misteri Jam 12. Dahululah, ketika kakak baru saja berumah tangga dan memiliki rumah yang pertama, dengar-dengar kata arwah mak dahulu, kalau nak tahu rumah tu ada penunggu ke, gangguan rumah tu tak baik, belilah buah kundu. Letak di bahagian-bahagian tertentu dalam rumah. Antaranya buah kundu tu diletakkan di ruang tamu. Buah kundu tu letakkan di tengah-tengah bilik tidur dan sebagainya. Selain dari itu juga, bila dah letak buah kundu tu, datang dengan tempat barah, katanya Kak Afsa, pesanan dari arwah ibunya. Benar ataupun tidak, ini yang diceritakan saudara. Kata ibu kakak, beli tempat bara, hidupkan bara, dah menyala bara tu, letakkan kemenyan dan bakar cili kering. Ingat, ini hanya pengalaman yang diceritakan, benar ataupun tidak, jangan mudah kita terberdaya dan ikut dengan apa yang disarankan. Kembali pada kisah Kak Afsah, dah letak kemenyan, dah tempat bara tu menyala, letak cili kering dan asap satu rumah. Mengikut kata-kata arwah mak kakak, kalau kita berbuat demikian, asap tu memang pedih. Bukan saja pada kita manusia, malah pada jin penunggu yang ada dalam rumah tersebut. Kalau dia terkena asap tu, dia akan keluar. Dia akan keluar. Tapi bila dengar kata ibu, kata arwah mak, dia akan keluar tu, kakak ingatkan keluar dari rumah. Betul ke si? Katanya mak, arwah mak, dia akan keluar. Kau letaklah buah kundur, nanti ada tanda-tanda yang menandakan rumah kau tu ada gangguan. Kakak pun buat kisi. Kakak datang rumah baru pada waktu tu, ingat lagi, rumah ni di kawasan Bedok North.
Rumah flat yang pertama kami miliki di tingkat 5, Kisi. Datang, letak buah kundo, kemudian bakar tu, kita asap satu rumah. Tutup pintu semua. Dan beberapa hari kemudian kita datang balik ke rumah tersebut. Terperanjat saya dengan suami, Kisi. Buah-buah kundo yang diletakkan dalam rumah tu semuanya hancur berderai. Bukan benyek, Kisi. Ini hancur berderai, seolah-olah ada benda yang besar menghempas buah itu dan jatuh berkecai buah tersebut di ruang tamu, di bilik tidur, di tempat-tempat yang telah pun kami letakkan. Kakak tengok suami, bang. Suami pun kata, ada baiknya kita dapatkan bantuan seorang pakar untuk tengok rumah kami. Saya dengan suami pun carilah seorang pakar perubatan untuk datang untuk semah rumah dan bersihkan rumah. Pertama kali pakar tu datang, dia tanya pada saya, selain dari buah kundo, apa awak letak? Saya pun beritahu pakar tu, oh, saya ada bakar tempat bara dan saya letak kemenyan dengan cili kering, saya asapkan satu rumah. Awak letak apa? Cili kering, kemenyan? Pendengar Ria 897, pakar tu menjadi marah, tiba-tiba menjadi marah dekat saya dan suami. Dia tanya pada saya, awak letak cili kering dengan kemenyan? Siapa yang ajar awak ni? Arwah mak saya. Arwah mak cakap, kalau buat macam tu nanti dia keluar. Betul cakap mak awak. Betul. Dia keluar. Tapi dia bukan keluar dari rumah. Dia keluar dari dalam persembunyian dalam rumah untuk jahanamkan rumah awak. Sebab itulah awak tengok buah-buah kundu awak semua pecah. Sebab awak dah kasih dia marah. Kalau dia dah marah, cara saya nak keluarkan dia susah. Hai, kenapalah awak buat benda tak tanya dulu? Saya terdiam, Kisi. Jadi anda bayangkan, sebenarnya yang arwah Ibu Lina katakan, benda tu kalau dibakar di asap satu rumah, dia akan keluar, bukan keluar dari rumah. Jin tu akan keluar daripada mana-mana dia sembunyi tu, tunjukkan yang dia ada dalam rumah tersebut. Jadi sebab itulah buah menjadi gitu. Jadi kalau dah tahu buah tu pecah, buah tu benyek dan sebagainya, boleh dapatkan bantuan pakar. Tapi pakar kata lain. Kalau awak dah buat jin tu marah, lebih susah dia nak halau jin tu keluar dari dalam rumah tu. Kisi, saya kemudian dengan suami, bang, tolonglah bang. Ini rumah pertama kami bang. Tolonglah. Saya akan cuba, tapi saya tak boleh garanti yang saya boleh halau benda ni. Sekarang dia dah mengamuk. Sedang kita berbual dekat ruang tamu dengan pakar yang kami undang datang ni, pintu bilik kami dihempas, Kisi. Kemudian pakar tu berbisik, Awak dengar tak? Tingkap semua awak tutup. Siapa yang hempas pintu tu? Dia sekarang dah marah. Kita tak perlu takut, betul. Tapi susah saya nak halau kalau dia tengah marah. Dipendekkan cerita, nak tak nak, saya dengan suami kena pindah. Kena duduk dalam rumah tu berduaan. Sambil itu juga pakar yang kami undang dari hari ke hari, minggu ke minggu datang untuk cuba bersihkan rumah, halau benda tu. Malam yang pertama dekat rumah baru, saya berada di atas katil dengan suami sedang tidur. Kisi, saya dengan suami dengar suara yang paling menakutkan dalam hidup saya. Saya dengan suami pada malam pertama terbangun, Kisi, apabila dengar seperti seorang suara makcik tua, seorang nenek sedang terpekik
dengan nafas yang begitu panjang sangat pada malam tu. Sampaikan saya toleh tengok suami bang. Abang dengar tak bunyi apa tu bang? Waktu tu kami tidur dalam bilik. Pintu bilik ditutup. Kemudian setelah kami dengar suara tu, saya dah terbangun dengan suami. Pintu bilik kami dicakar dari luar. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, yang memakan masa hampir 2 bulan pakar tu ulang-alik ke rumah kami. Dan akhirnya dapat pakar tu menghalau apa jua makhluk yang ada dalam rumah. Tapi Casey, secara jujur saya waktu itu masih takut nak duduk dalam rumah seorang diri. Masih takut. Nasib baiklah suami saya ni bertugas dan saya pun bertugas. Kami sama-sama masing-masing bertugas ikut waktu pejabat. Kalau saya balik lebih siang, saya akan telefon suami di tempat tugasnya dan saya akan kata pada suami kita balik sama-sama. Saya tak akan berani duduk dalam rumah tu seorang diri. Kerana selain daripada gangguan yang pernah berlaku ketika rumah tu ada gangguan, selepas rumah tu jauh dari gangguan, saya rasa saya macam pernah nampak atau Casey. Bila saya balik rumah dahulu, dalam rumah saya seperti ada orang yang sedang duduk di salah satu bilik tidur yang ada di rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari kiriman Lina.